Kontroversi membabitkan penerbit filem Blok 404. Datuk dari Nurul Iman A. Rahman atau Boy Iman yang sebelum ini dikaitkan dengan isu penipuan skim pembinaan perumahan kos rendah tidak membuatkan dirinya patah semangat dalam meneruskan perniagaannya. Menerusi salah satu posting yang ditulisnya di Instagram, Boy Iman meluahkan rasa bersyukur kerana syarikat perniagaannya, DBI Teknologi sendirian berhad masih kekal beroperasi dan sekaligus berjaya menangkis dakwaan beberapa individu tertentu yang menuduh syarikatnya melakukan penipuan. Seperti mana yang kita tahu, Boy Iman pernah direman berkali-kali bagi membantu siasatan berhubung kes penipuan projek pembinaan rumah banglo. Isu ini dihangatkan lagi oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) apabila membawa kira-kira 100 yang mendakwa diri mereka sebagai mangsa keadaan untuk bertemu dengan Boy Iman. Boy Iman scam vendor raya pula. Terdahulu nama Nurul Iman Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Boy Iman merupakan seorang pelakon dan penyanyi. Sebelum ini Boy Iman terlibat dengan sindiket penipuan terutama skamer perumahan yang telah mengakibatkan pemohon mengalami kerugian. Baru-baru ini, di laman media sosial Instagram dan TikTok, nama Boy Iman menjadi hangat apabila dia dituduh menganiaya orang ramai untuk menyertai acara vendor Karnival Aidilfitri yang akan datang ini. Boy Iman dituduh bukan sahaja menganiayai orang ramai sahaja, malah termasuklah barisan selebriti yang terlibat sama. Malah peniaga yang tertipu juga mengambil kesempatan untuk memuat naik video di TikTok bagi menceritakan apa yang dilalui mereka. Difahamkan, program jualan itu sepatutnya berlangsung pada hari 19 April sehingga 21 April 2023. Bagaimanapun, ia telah dibatalkan pada saat akhir sehingga mengakibatkan ramai yang terpaksa berputih mata akibat rugi besar. Nama Boy Iman tak bersih. Kalau kami tahu dia kami takkan sertai. Menurut peniaga yang terlibat, mereka sendiri tidak mengetahui bahawa Boy Iman terlibat sama dalam penganjuran program tersebut. Tambah pula penganjur menawarkan harga tapak yang jauh lebih murah. Harga bermula daripada RM1,500 sehingga RM12,000 dan mempunyai sebanyak 200 vendor. Selepas didesak penganjur, akhirnya mereka mendedahkan bahawa Boy Iman merupakan individu yang terlibat dalam penganjuran ini dan itu membuatkan peniaga yang terlibat bertambah marah. Susah. Nak berniaga punyalah susah. Nak cari staff pun susah. Nak raya ni, kau nak raya. Amount tak banyak pun, dia tak banyak. Tapi, kita ni banyak benda yang kita nak tanggung. Dia bukan soal amount tau. Dia soal kau anaya orang. Macam mana susahnya orang nak struggle dengan hidup dia yang kau buat macam ni. Aku tak halal kan. Aku dah maki kau tau dekat kau punya IG. Aku dah maki kau. Aku harap kau baca lah. Memang kau babi. Namun Boy Iman menepis pertuduhan tersebut dengan memuat naik caption di Instastory. Dengan berkata orang ramai seharusnya bijak membuat semakan terlebih dahulu seperti carian Google mengenai maklumat SSM. Apa-apa pun, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Janganlah kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan janganlah juga kita menganiayai mana-mana individu kerana perbuatan itu adalah berdosa besar. Boy Iman, 3 individu didakwa tipu wanita. Beberapa kes panas yang melibatkan Datuk Boy Iman. Kasihan pula kami lihat pada Datuk Boy Iman kerana setiap apa yang dilakukannya pasti akan dikecam netizen. Boleh dikatakan hampir semua perkara menimbulkan. Kes pertama, menubuhkan Majlis Paduka Ayahanda Datuk Boy Iman. Sewaktu tularnya pertubuhan ini, rata-rata netizen telah mengecam DBI gara pengeluaran t-shirt dan stiker Majlis Paduka Ayahanda Datuk Boy Iman.
Ketika itu, DBI dianugerahkan pangkat ayah di dalam Persatuan Pekida dan turut menubuhkan persatuannya sendiri. Kes kedua isu pembelian Datuk sewaktu mengumumkan beliau mendapat pangkat Datuk dari Kerajaan Nanning. Sudah pun mencetuskan kontroversi apabila pangkat itu tidak diiktiraf oleh mana kerajaan negeri mahupun negara. Tidak cukup dengan itu, DBI turut mengumumkan beliau mendapat pangkat Datuk dari Kerajaan Negeri Pahang. Kecaman hebat terus dilemparkan buat beliau kerana beliau hanya memuat naik gambar di hadapan pintu istana sehingga membuat ramai pihak mempertikaikan taraf Datuk tersebut, ketiga taraf kedoktoran yang tidak diiktiraf. Selain isu pangkat Datuk, DBI juga telah mencetuskan kontroversi apabila beliau dikatakan mendapat pengiktirafan yang bergelar doktor oleh sebuah universiti swasta luar negara. Namun yang menjadi persoalan adalah majlis convocation beliau hanya dibuat ringkas di dalam sebuah dewan yang dihiasi belon dan dihadiri oleh kenalan rapat sahaja. Berbeza dengan istiadat convocation yang lazim kita lihat, keempat kes penyelewengan hartanah. Kes paling panas dikaitkan dengan beliau. Setelah ramai pihak ragu dengan nilai rumah yang dijual oleh syarikat DBI, timbul pula dakwaan beberapa individu yang mendakwa ditipu oleh syarikat beliau. Malah beberapa institusi turut menafikan mereka memberi pengiktirafan dan kelulusan bekerjasama dengan syarikat DBI. Kes kelima filem Blok 404. Suatu ketika dahulu filem ini pernah mendapat sambutan hangat kerana memaparkan jalan cerita seram yang berbeza dari filem lain ketika itu. Tahun 2017 telah menyaksikan pembikinan semula filem ini dan DBI bertindak sebagai pengarah dan pelakon filem remake ini. Namun apa yang mencetuskan kontroversi adalah apabila DBI membuat kenyataan bahawa pelakon Tasha Sheila akan berlakon dalam filem ini. Akui tidak selesa dihimpit pelbagai persoalan. Tasha Sheila melalui Instagramnya tampil menyatakan bahawa beliau tidak berminat dengan tawaran tersebut dan turut menggelar DBI sebagai pakcik. Pelbagai kontroversi terus dikaitkan dengan DBI. Apapun, kami dihangat mendoakan Datuk Boy Iman akan terus sukses dengan setiap bidang yang diceburi dan dapat membuka mata mereka yang selalu menindas beliau. Kes ke-6 penipuan vendor raya pada 19-20-21. Iaitu Hori X First melibatkan 200 peniaga dan Boy Iman ditahan reman bersama individu terlibat. Kita ada beberapa perubahan dan kita dapat spesialiti daripada WTC Kuala Lumpur sendiri yang mana kita menerima tomahan dan juga tekanan daripada vendor-vendor, peniaga-peniaga, customer-customer ataupun pengunjung yang mana takut 21 tu raya. Kita terima macam-macam tomahan, katanya raya 21 macam mana, ada yang tanya refund, ada yang tanya macam mana aku nak niaga, dah order barang. So saya tim saya mengambil satu langkah drastik yang mana kita akan ubah tarikh daripada 19 ke 18. Dari 19-18 yang mana kita akan bermula 18 sampai ke 20. Tapi kalau raya tak jatuh 21, dia akan langsung sampai 21 hari bulan. Itu yang kita dah buat perubahan pada tarikh lah. Yang tu nombor satu. Nombor dua, kita ada juga yang mana kita dulu hari tu kita ada hall 3, hall 4. Sekarang ni kita dah ada tambahan yang mana kita ada hall 3, kita ada hall 4 dan juga kita ada koridor tingkat 4 yang akan ada food truck dan juga tempat makan untuk waktu malam, dan juga kat sana pun akan ada pentas, persembahan, MC yang akan mengawal sepanjang event berjalan. Tapi pada waktu pukul 3 sampai petang dan sampai pagi lah. Saya pun nak umum yang mana van voucher kita dah sah laku. Habis je sidang media ni, van tu dah sah laku yang mana van tu akan ada sekitar KL. Dia akan berkeliaran sekitar KL, you all boleh kejar untuk dapatkan voucher. So van tu dia ada beberapa question yang dia akan tanya, antaranya tarikh Uri Express ni bila. Kalau tak dapat jawab, kalau dia jawab 13-12 tu mungkin event orang lain lah, tak dapat lah voucher tu. Kalau dia jawab tarikh kita, dia dapat lah voucher. Nombor 2, dia akan tanya berapa jam kita punya event ni. Event ni kita dah ada dekat semua poster, iaitu 72 jam.
Nombor 3, dia akan tanya salah satu apa kita punya tagline. Apa kita punya tagline. So, tagline tu ada dekat semua tempat poster kita dan semua van-van yang kita adalah. Yang tu soalan-soalan yang driver tu akan tanya sebelum serah kupon. Jadi, orang tanya apa kelebihan kupon tu. Kupon tu sah laku pada hari event, yang mana kupon tu dia ada nilai daripada RM30 sehingga RM200. Dia tengok pada laki masing-masing lah. Kalau ada orang dapat yang RM30, dia orang kena bawa ke kaunter claim kita, claim. Dapat RM30. Kadang-kadang orang claim mungkin dapat RM200, mungkin dapat RM50. Jadi diorang boleh gunakan voucher tu pada hari event, iaitu pada 18, 19, 20, 21 ataupun 19, 20, 21. 3 hari event tu lah diorang boleh gunakan pada hari event. Ada lagi 7 ke 8 hari je lagi. Dan booth kita lagi ada 30-40 saja, 39 ke 40 tak silap saya. So kita ambil yang 40-30 booth tu, saya jual pun saya akan guna sebagai tambahan. Kalau saya tak jual pun benda just kosong saja. Jadi kita memberi peluang. Pasal kita pun ada juga dengar orang yang kurang, tak ada sale tahun ni, jual tudung tak laku, jual baju Melayu tapi baju Melayu dia brand 20 tahun lepas. So kita memberi peluang kepada dia yang mana harga ramah 1,500 jadi 900, dia orang beli dengan kita. Yang tu nombor 1. Nombor 2, ada juga yang dah beli dengan kita hari tu 1,500. Yang dah beli dengan kita, vendor yang dah beli dengan kita 1,500, dia tambah je RM500, dia boleh dapat satu lagi booth. Itu yang kelebihan kita bagi pada vendor-vendor yang dah beli sebelum ni. Vendor-vendor mesti sakit hati, kenapa aku beli harga mahal hari tu. Jadi kita nak kontra balik. Itu kita bagi kelebihan kepada vendor-vendor yang dah beli hari tu, yang mana dia dah bayar 1,500 ataupun yang dah bayar berapa pun, ditambah je RM500, dia akan dapat satu lagi booth secara percuma. Sebenarnya kalau ikut daripada segi tambahan booth tu, kita buat lebih meriah, lebih besar. Kalau sebelum ni kita ada ruang lega, kita ada hall 3 dan hall 4. Sekarang ni kita dah ada ruang lega 3, ruang lega 4. Dekat depan pentas ni semua pun kita dah kecil-kecilkan dah. Kita nak buat lebih, konsep tu lebih meriah lah, lebih banyak. So bila lebih banyak tu, dalam masa 7 hari yang singkat ini, kita terpaksa memberi harga yang lebih murah untuk kita ajak semua orang join dengan kita. Kita ada 2 penambahan baru yang saya nak umum sekarang ni. Rasanya semua tak sabar-sabar nak tahu pengumuman tu, yang tak pernah dibuat dalam mana-mana festival di bulan Ramadan yang kita buat, yang mana kita akan ada rumah hantu. Ya. Kita buat rumah hantu ni memberi impress kepada yang bawa budak kecil, yang bawa remaja. Kan orang boleh masuk just entertain lah. Kita akan ada rumah hantu di tingkat 4 yang belum pernah dibuat di festival Ramadan. Katanya Ramadan tak ada hantu, so kita munculkan hantu-hantu palsu ni. So dia akan ada rumah hantu dekat tingkat 4, nombor 1. Nombor 2, kita ada satu Happy Go Lucky, yang mana kita memberi peluang lucky draw kepada semua pengunjung. Semua pengunjung ada peluang untuk datang dan diorang boleh spin dapatkan lucky draw mereka di kaunter lucky draw nanti. Cabutan bertuah. Yes. Dulu hari tu kita ada hall 3, hall 4. Sekarang ni kita dah ada tambahan, yang mana kita ada hall 3, kita ada hall 4 dan juga kita ada A few moments later. Kami dah isi form refund. Tiga. Dalam yang you belagak sangat, you kata you boleh transfer on the spot. You punya company. Kali 4 jam. Mana tu? Saya bayar borang. Saya ingat lagi. Saya hantar borang kayu. Saya ingat lagi, saya ada saksi Firdaus awak dengan saya hari tu. Saya cakap finance perlu dapat form refund. You cakap kalau you nak refund dalam masa 7 hari. 7 hari, tapi untuk awak saya kata saya boleh buat 1 hari. Semalam awak ada, yes, betul. Betul. Semalam awak ada datang buat bising kat depan tu, awak tanya refund. Saya dapat arahan daripada orang-orang depan tu. Saya cakap, saya bertanya sebab kenapa dalam masa 24 jam. Memang saya selepas 3.40 pagi tadi, sebab duit tak masuk, sebab kami buat report. You tipu. Mana duit 24 jam kita satu hari kita masukkan? Bagi dia bukti. RM12,000. Betul. Saya memang ada janji 1 hari. Betul. You masukkan sajalah duit. You masukkan duit. Tengah packing balik kampung, masih lagi orang WhatsApp aku tanya, Mami macam mana? Mami tak boleh buat apa-apa, bukan event aku. Untuk korang tahu, bukan event aku. Event aku Stylo Fest Mega Raya di PWTC pada 14 hingga 17 April, 73 jam. Selepas itu sepatut disambung oleh Hore X Fest. Okey, jangan main langgar. Kalau kata tak tahu, tak ada pengalaman, jangan buat. Ini kau menyayangi orang gila, kau menyayangi orang.
Siapa nak jawab tu semalam 20 artis semalam datang jumpa Mami. Mami aku nak berniaga kat mana? Aku tak ada duit nak raya weh. Tergamak ke kau buat orang semua macam ni? Orang buat turun. Lepas tu orang nak buat peniaga basah F&B. Kau pun nak jual barang basah. Kau ikut je apa aku buat. Semua event organizer tengok aku semua nak ikut apa aku buat. Risiko dia, jangan buat event shop sendiri. Buat event utamakan usahawan. Fokus. Tak payah lari. Berani buat, berani tanggung boy. Mami tanya, berani kau buat, berani kau tanggung. Jangan lari. Semalam kenapa kau tinggalkan Datuk Alip seorang? Nak menghadap benda tu. Lepas tu Datuk Alip tu pula boleh relax aja. Oh, saya kiri got problem di penaja. Penaja apa? Aku tanya kau. Aku pun banyak penaja. Call dia, memang taklah dia angkat. Aku tengah live ni. Betul memang kesian usahawan. Saya simpati dengan usahawan, dengan artis-artis kawan-kawan saya semalam. Dan kenapa engkau tak ada semalam? Aku tanya kau. Mana kau pergi? Kalau kau betul gentle, hadap. Sebelum ni tegak lagi dada kau bercakap dengan aku kat PLTC ni. Lepas tu kau hilang pula semalam. And tiba-tiba tak boleh jadi, you need refund and you need to go back, correct? Ya, betul. But I dengar cerita you bukan jual mercun saja, you ada jual rokok, you ada jual biskut dan sebagainya. Tak happy kan, you tak boleh jawab. Maksud I deal dengan you. You ingat I kata you deal dengan you. Okay. Bila kita bayar, bila disetuju jual betul. Yes, I agree on that. Yes. Dia dah dismantle. Bila tak dibenar dia betul. Kereta ataupun macam mana? You all pegang je kereta, you all tak boleh jual kereta tu. Anda kata tak dapat 3 hari? You all, kita buatlah report, benda tu semua. Report, agreement kena set. Tak boleh buat jual. Jual. Tak boleh buat jual. Itu dia. Tak, kita betul kalau nak jual pun kita kena tahu report kereta ni. Kereta ni berapa balance dekat bank. Ada loan. You all pegang kereta, you all boleh buat valuation. You all boleh buat valuation sendiri. I dah bagi kat abang satu hari. Tahun berapa? C200. Tahun berapa? Tahun 2019. Yang baru 19. lain kita buat. Kereta company. Kalau saya tak ada kereta dia akan jual. Tak ada kereta. Tak apalah macam ni, kita buat runingan macam ni dengar. Susah. Kau ni cerita kelakar lah dia. Kereta ni akan jadi sebagai satu cagaran. Ya. Okey. Dan awak ambil masa untuk selesaikan berapa lama? 7 hari. 7 hari itu janji awak dengan diorang. Ya. Kolektral dia tu lah. Kat collateral, you all semboyan lah yang jadi middleman untuk ambil kereta. Kita boleh jadi mediator. Kereta you all yang pegang, kalau orang lain pegang, saya tak boleh bagi. Jangan cakap begitu. Bukan, awak tak ada letak pada kita. Kita datang pun on behalf Nak backup diorang kau, nak ni. backup Kereta vendor. ni, kalau awak tak bagi, kita serah je kat diorang. Kita pun tak ada power lain. Tapi kereta kan agreement kita serah pada semboyan. Jangan kena semua macam tu. Tak boleh. Semuanya tak ada tanggungjawab. Macam ni. Betul, saya setuju. Okey, kalau you tak bayar, You ada hak lah untuk jual kereta tu. okey, apa authority power yang you ada bagi power category Sebab itu saya kata kena buat report. Jangan buat report ni, saya orang law. Tak ada apa yang you boleh buat dengan report. Report ni bila you nak buat report, laporan polis, you report penyerahan kereta. Okey, saya tanya mana satu akta yang boleh serahkan kereta untuk stamp jual? Melainkan ada power category, you tulis okey, serah kereta pada semboyan, untuk set purchase agreement, okey lah. You akan tulis. Saya akan tulis. All condition. Kalau you kata macam tu, kita suruh lawyer kita prepare. Prepare then you sign. Can you just agree Send to lawyer and we see lah. no problem. No. Lawyer come with instruction. Okay? You yang bagi instruction dia. Jadi you tak payahlah nak discuss. You bagi arahan. No need to discuss. Macam kita juga, kita yang instruct lawyer untuk apa buat. Jadi lawyer cuma bagi advice saja. Okay. Jadi sekarang ni you pakai lawyer you ke atau kita pakai lawyer kita? Mana-mana boleh. Okay, kalau you pakai lawyer you siapkan draft. Kita boleh. You tengok and you approve, kita deposit. Okey, sekarang ni okey dengar saya nak tahu juga tuan-tuan setuju tak setuju sebab saya tak boleh buat keputusan. Sebab saya ni datang. Tak dengar bang. Dengar ni. Mas. Saya. Okey, diam. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya bagi tahu. Saya tak ada kuasa, tak ada right pun nak buat benda ni. Saya datang ni sebab sebahagian daripada ahli semboyan, keluarga semboyan pun kena tipu. Jadi saya tak ada kuasa apa-apa. Cuma bila saya dekat sini, secara tak langsung orang nampak seolah-olah
Semboyan di bawah. jalankan kes ni. Betul. Tapi sebenarnya tak begitu. Cuma tapi dia memberi satu cadangan yang konon-kononnya dia akan serahkan kereta dia dan Semboyan. kereta board of director sama tak tahu berapa biji untuk dicagarkan kepada kepada kita lah, pada semboyan lah. Tapi dia kata dalam masa 7 hari dia akan bayar. Okey, dengar. Dalam masa 7 hari ni kalau dia tak bayar, kereta-kereta ni pun saya tak ada hak nak buat apa-apa. Saya serahkan tuan-tuan untuk dijual lah. Tuan-tuan boleh ke? Setuju tak? Pada mana lah korang lepas tu? Tapi itulah Maksud maksud dia saya macam tu lah, maksud Setuju? dia. Ha? Tapi Kalau abang yang kes semboyan ni boleh saya boleh, tapi saya begini. Pasal kita kita buat ada warrant to act. Ini tak ada apa-apa warrant to act. Betul, Jadi betul. kejap lagi saya tak nak ada isu yang berbangkit di kemudian hari. Jadi sebab tu saya beritahu dekat sini dia cadangkan begitu. Tapi kalau tuan-tuan setuju, baru kita ikut apa yang plan ni lah. Kalau tak setuju, kita bincang lagi. Ada nak bincang lagi tak? Angkat tangan lah. Mana yang setuju angkat tangan? Setuju angkat tangan. Maksudnya keputusan ni bukan keputusan semboyan keputusan bersama. Cepat. Setuju angkat tangan. Ha? Oh, setuju seminggu kereta dia pegang pegang saja, bukan hak semboyan. Faham? Okey, kalau Kita nak You ada dekat I punya board. I tanya you. I bukan staff. Staff dengan I don't know. You tahu you faham tak maksud PR? No, I tahu you PR. Faham tak? You adalah I punya organisasi. You tahu tak? Kita dah keluar modal semua. Faham tak? I tak tahu macam tu. Kita nak Biar kau cakap. Adik, biar kau cakap. Saya pegang dia guys. Adik, Saya pegang dia guys. Saya pegang dia. Faris, adik. Satu lagi kita punya bank kalau kita dapat donate sampai Sekarang ni, dia ni berpenyakit. Sekarang dia tumbang sekejap lagi.